Hai, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video cikgu pada hari ini. Cikgu Liana Sikana, Guru Bahasa Melayu SMK Nabawan. Baiklah, video kali ini cikgu mau kongsikan tentang format Bahasa Melayu kod kertas 1103 untuk SPM 2020. Jadi cikgu akan paparkan jadual bagi subjek Bahasa Melayu. Ingat, tarikh SPM Bahasa Melayu adalah pada 22 Februari 2021, iaitu pada hari Isnin. Hari ini 13 Januari, lebih kurang 40 hari lagi dari sekarang. Untuk para pelajar terus bersemangat mengulang kaji bagi subjek Bahasa Melayu, kerana subjek Bahasa Melayu adalah subjek yang pertama anda akan duduki nanti sebelum dan perlu persiapan mental dari segi fizikal dan juga segala keperluan para pelajar, ya. Okey, jadi jangan pernah rasa terlewat. Dalam masa 40 hari ini memang masih sempat lagi, masih sempat mengulang kaji sampailah pelajar berada di pintu kelas atau dewan peperiksaan. Okey, jangan pernah rasa terlewat. Sentiasa mengulang kaji dan latih tubi. Okey. Pada 22 Februari itu nanti subjek Bahasa Melayu kertas 1, iaitu pada pukul 8 hingga 10.15 pagi, 2 jam 15 minit. Okey, sekurang-kurangnya pelajar sudah berada di kawasan sekolah pada pukul 7 pagi dan pelajar akan masuk ke dewan peperiksaan pada 7.45 pagi, bergantung dengan arahan pengawas SPM pada waktu itu. Ada yang masuk 7.30 untuk mengisi segala dokumen dan pemeriksaan kad pengenalan, ya. Okey, seterusnya selesai kertas 1, pelajar akan menduduki Bahasa Melayu kertas 2, iaitu pada pukul 2 petang hingga 4.30 petang, iaitu 2 jam 30 minit. Pelajar akan masuk dewan pada masa 1.45 petang. Okey. Jadi ini adalah jadual SPM. Anda boleh juga rujuk jadual yang akan diberikan oleh guru setiausaha SPM di sekolah masing-masing. Okey, seterusnya kita lihat pula format soalan bagi subjek Bahasa Melayu kertas 1, kod kertas 1103/1. Jadi untuk Bahasa Melayu kertas 1 ini dia fokus kepada karangan penulisan. Okey, dia ada 2 bahagian, iaitu bahagian A 45 minit 30 markah dan bahagian B 1 jam 30 minit 100 markah, dan memperuntukkan 130 markah dalam masa 2 jam 15 minit. Okey, seterusnya kita lihat pula ini adalah analisis soalan bagi karangan A. Okey, karangan A ini adalah karangan berpandukan bahan rancangan. Baik, kalau pelajar lihat ini analisis daripada 2015 sampai 2019, karangan bahan rancangan ini banyak mengambil gambar foto ataupun ilustrasi. Nanti pelajar boleh rujuk gambar yang cikgu berikan ini, ya. Okey. Dan seterusnya untuk karangan B ada ini. Okey, ini adalah analisis bagi karangan B. Okey, pelajar boleh lihat dalam gambar ini. Okey. Daripada kamu boleh baca sendiri, ya. Ada 14 jenis karangan, tetapi daripada 14 jenis karangan ini, antara yang paling mudah, paling popular dan selalu dijawab oleh para pelajar saya adalah karangan jenis pendapat atau perbincangan. Kerana karangan jenis ini memang mudahlah untuk para pelajar menjawab. Okey. Dan memang setiap tahun karangan jenis ini akan keluar, dan juga jenis fakta. Ada 2, jadi para pelajar boleh fokus teknik menjawab soalan karangan, pendapat, perbincangan dan juga fakta ini, ya. Okey, setiap kali peperiksaan SPM mesti karangan ini mesti ada dalam soalan. Jangan risau. Okey. Jadi ini adalah contoh soalan. Ini adalah contoh soalan
karangan A, kalau kita lihat daripada gambar ini, karangan A ini adalah dalam bentuk gambar. Kalau kita lihat SPM 2019, dia punya tajuk kebaikan-kebaikan pusat sumber sekolah. Okey. Tema dia pusat sumber sekolah dan tugasan dia adalah kebaikan-kebaikan pusat sumber sekolah. Okey, di sini ada gambar, okey, yang berkaitan dengan isi, ada 3 isi. Jadi pelajar jangan risau, yang paling penting bagaimana pelajar mengembangkan ini isi yang sudah sedia dalam gambar. Okey, bagi huraian mengapa dan juga contoh. Okey, cikgu akan buat lagi video tentang teknik menulis karangan A ya. Untuk karangan bahagian A ini tidak panjang, 200 hingga 250 patah perkataan. Okey, dalam 2 muka surat begitu ah. Jadi tengok masa pelajar 45 minit. Jangan terlampau lama untuk menjawab karangan A ini ya. Nanti dia akan takut nanti masa tidak sempat. Okey, kita lihat pula karangan bahagian B, 100 markah. Masa dicadangkan 1 jam 30 minit. Kita tengok arahan soalan. Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. Okey, jadi pelajar kena pilih satu daripada 5 soalan yang telah dikemukakan. Okey, dan jangan lupa tulis karangan lebih daripada 350 patah perkataan lebih. Jadi lebih kurang dalam 3 atau 4 muka surat. Karangan pelajar kalau mau betul-betul mau mendapat keputusan yang cemerlang, BM A+, pelajar perlu menulis karangan panjang Okey. Jadi daripada 5 soalan ini biasanya bagi cikgu tekankan kepada para pelajar, cikgu lihat soalan nombor 1, nombor 2 dan nombor 5. Okey, jadi kita tengok soalan nombor 1 ibu bapa memainkan peranan penting bagi memupuk amalan membaca dalam kalangan anak-anak. Ulas pernyataan di atas. Soalan ini susah untuk pelajar mengesan kata kunci begitu. Ulas pernyataan di atas. Tidak ada pengkukusan ataupun pelajar mungkin keliru. Tetapi kalau tengok soalan, kamu pelajar perlu bijak mencari kata kunci soalan. Kata kunci ini seperti rumusan juga. Dia ada apa faedah, manfaat, langkah-langkah, faktor-faktor, punca, sebab. Okey, itu adalah kata kunci Jadi soalan nombor 1, kata kunci ini adalah peranan. Peranan penting bagi memupuk amalan membaca dalam kalangan kanak-kanak. Apakah peranan ibu bapa dalam memupuk amalan membaca dalam kalangan kanak-kanak? Dalam kalangan anak-anak. Jadi kamu fikir sendiri sebagai ibu bapa, kamu tengok ibu bapa di rumah. Okey, apa peranan mereka? Bayangkan. Okey, bagi cikgu sendiri sebagai ibu bapa, peranan saya untuk memupuk amalan membaca dalam kalangan anak cikgu sendiri, pertama saya perlu menjadi suri teladan. Okey, ibu bapa perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak. Okey, menjadi contoh, role model kepada anak-anak. Kalau ibu bapa rajin membaca, anak-anak akan meneladani perbuatan ibu bapa, iaitu perbuatan suka membaca buku. Okey, yang kedua juga ibu bapa boleh membawa anak-anak pergi ke kedai buku dan juga membeli buku-buku cerita yang diminati oleh anak supaya mereka tertarik untuk membaca. Okey, bawa pergi kedai buku Yang ketiga, ibu bapa boleh membawa anak-anak ke perpustakaan, sama ada perpustakaan awam ataupun pergi ke perpustakaan sekolah. Okey, di situ ada banyak koleksi buku-buku. Okey, sejak kecil banyak buku cerita lah untuk anak-anak supaya mereka jatuh cinta untuk membaca. Yang keempat, ibu bapa boleh juga menghadiahkan buku kepada anak-anak. Buku yang mereka minati semasa hari jadi ataupun semasa mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Okey, ada 4 sudah isi. Yang kelima, mengadakan pertandingan membaca dalam kalangan anak-anak di rumah lah. Kalau ibu bapa ada 5 anak, galakan mereka buat pertandingan membaca di rumah. Okey, yang keenam, ibu bapa boleh juga membawa anak-anak melihat pameran buku yang diadakan di sekolah ataupun anjuran kerajaan ataupun pihak NGO. Bawa pameran buku Okey, yang ketujuh, ibu bapa juga boleh menggalakkan anak-anak menyertai pertandingan membaca di peringkat sekolah ataupun peringkat daerah. Okey, supaya para pelajar
supaya amalan membaca dalam kalangan anak-anak semakin subur. Karena bagaimana acuan, begitulah bentuk kuenya. Anak-anak ibarat kain putih, ibu bapak lah yang mencorakkannya. Ada banyak peribahasa yang berkaitan. Bagai menatang minyak yang penuh. Meluntur bulu biarlah dari rebungnya. Ini untuk soalan ibu bapak. Soalan nomor 1. Kita lihat pula soalan nomor 2 ini. Sikap segelintir masyarakat yang sering membuang sampah di merata-rata tempat dikatakan masih berlaku di negara kita. Bincangkan langkah-langkah untuk menangani masalah ini. Untuk soalan begini, dia punya kata kunci sudah jelas, yaitu langkah-langkah untuk menangani masalah membuang sampah di merata-rata tempat dalam yang masih berlaku di negara kita. Siapa yang buat adalah segelintir masyarakat. Dia punya tema di sini adalah membuang sampah. Membuang sampah di merata-rata tempat. Kata kunci soalan ataupun kehendak soalan adalah langkah-langkah. Jadi para pelajar, untuk soalan langkah-langkah ini sangat senang. Langkah-langkah, cara-cara, kaedah-kaedah, pendekatan-pendekatan lebih kurang sama. Jadi para pelajar ini soalan agak umum. Jadi kita lihat pertama daripada pihak kerajaan. Apa tindakan pihak kerajaan untuk membendung masalah ini? Sudah tentunya pihak kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Sesiapa masyarakat yang membuang sampah di merata-rata tempat seperti sungai, pihak kerajaan akan memberi denda sebanyak 1.000. Contohnya penjara 5 tahun contohnya. Itu tindakan pihak kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Yang kedua adalah peranan terbesar adalah peranan media massa. Media massa perlu menyiarkan siaran yang berkaitan dengan kesan buruk membuang sampah di televisyen, di media massa, Facebook dan sebagainya. Media elektronik dan media cetak. Media massa ini memainkan peranan penting untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Media massa juga boleh menyiarkan kempen yang diadakan oleh kerajaan dalam kaca televisyen misalnya. Jadi kempen-kempen itu seperti sayangi sungai, dilarang membuang sampah, kempen cintai alam sekitar, kempen bumi hijau. Jadi peranan yang kedua ini daripada media massa ini lebih kepada memberi kesedaran kepada masyarakat. Yang ketiga ini adalah peranan pihak sekolah. Pihak sekolah perlu ada pendidikan, perlu menerapkan penjagaan ataupun perlu memberi kesedaran kepada murid-murid untuk menjaga kebersihan supaya tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Kerana di sekolah ini adalah gedung ilmu, tempat menuntut ilmu, segala ajaran-ajaran positif bermula di sekolah. Jadi pihak sekolah, yang peranan yang ketiga pihak sekolah. Tetapi yang keempat juga sangat penting, yaitu peranan ibu bapa. Sebagai ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting untuk mendidik anak-anak supaya tidak membuang sesuka hati. Jadi ibu bapa di rumah boleh aplikasikan teknik kitar semula. Sediakan 3 tong sampah yang 3 tong kitar semula tu. Jadi dari kecil lagi para pelajar sudah didik anak membuang sampah ke dalam tong sampah, bukannya di merata-rata. Jadi masyarakat yang buang sampah di merata-rata tempat itu adalah masyarakat yang tidak terdidik oleh ibu bapa. Betul kan? Dan peranan yang kelima ini adalah daripada diri masyarakat itu sendiri, kesedaran dia. Diri sendiri itu perlu berfikir, perlu sedar bahawa apa kesan buruk membuang sampah ke merata-rata tempat. Tentunya akan mencemarkan alam sekitar kan, dan merosakkan mata pemandangan. Jadi para pelajar senang sahaja untuk soalan langkah ini kamu gunakan teknik 5 jari. Pertama pihak kerajaan, yang kedua media massa, yang ketiga pihak sekolah, yang keempat peranan ibu bapa, dan yang kelima peranan diri sendiri. Kalau ada tambahan lagi rakan sebaya. Rakan sebaya juga mempengaruhi masyarakat. Tapi kalau remaja rakan sebaya sesuai, tetapi ini masyarakat 5 ini cukup. Boleh? Baik, soalan 5 tidak sempat, nanti cikgu akan ulas lagi pada video akan datang. Sekarang kita lihat pula video tentang bahasa Melayu kertas 2.
Okey, kertas 2 ini adalah kodnya 1103/2. Okey, dia ada 4 soalan rujuk dalam gambar ini. Soalan 1 rumusan 40 markah, 40 minit 30 markah. 2A petikan umum 10 minit 9 markah. 2B prosa moden, cerpen, drama 10 minit 9 markah. 2C prosa tradisional, ada 2 prosa 10 minit 8 markah. 2D sajak ataupun puisi moden, puisi tradisional. Okey, pembetulan di situ 10 minit 9 markah. 3A membina ayat 10 minit 6 markah. 3B sintaksis 10 minit 6 markah. 3C membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan imbuhan 5 minit 6 markah. 3D membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa 5 minit 6 markah. 3E peribahasa 10 minit 6 markah. 4A satu berdasarkan novel, satu novel 15 minit 7 markah. Dan akhir 4B 2 novel daripada 2 novel yang dipelajari di 1 tingkat 1, 1 tingkat 4, 1 tingkat 5, 15 minit 8 markah. Okey, pelajar-pelajar, ini adalah soalan fokus untuk Komsas SPM. Okey, jadi para pelajar boleh fokus membaca soalan fokus soalan Komsas ini. Untuk 2B bagi prosa moden atau cerpen atau drama. Okey, jadi untuk 2B ini ada 2 cerpen yang diramalkan akan keluar kerana drama sudah keluar drama. Okey, pertama cerpen Munshi tingkatan 4, cerpen Gerhana Manusia tingkatan 5. Jadi para pelajar boleh baca sinopsis 2 cerpen ini ya. Okey, kedua 2C prosa tradisional. 2 juga baca kepimpinan melalui teladan dan burung terbang dipipiskan lada. Okey, kita tidak boleh jangka sebab dua ini ada yang keluar 2 tahun dan ni. Jadi cara selamat baca dua-dua ini cerita prosa tradisional. Okey, yang kemudian 2D puisi moden atau tradisional, ada 5 jenis puisi. Gurindam 12 tingkatan 4, Gurindam beberapa petua hidup tingkatan 4, Sang Gembala Kuda tingkatan 4, Sejadah Rindu tingkatan 5, Kudu Perang tingkatan 5. Okey, dan 4A A dan B ini ada 2 sejak novel di sebalik dinara tingkatan 4, novel Selir Daksina tingkatan 5. Jadi cikgu akan sediakan juga teknik menjawab soalan aspek Komsas ini. Okey. Untuk novel, cikgu sudah kongsikan video teknik menjawab soalan novel. Rujuk gambar ini cikgu. Okey, cikgu sudah upload di YouTube cikgu. Jadi boleh tonton berulang-ulang kali bagaimana menjawab soalan novel. Memang senang sahaja ya pelajar. Yang penting kamu tahu teknik menjawab novel lah. Okey, manakala untuk soalan 2B, 2C, 2D ini cikgu akan juga kongsi satu video tentang teknik menjawab soalan ini. Pada video seterusnya. Okey, jadi para pelajar sekalian, untuk hari ini itu sahaja perkongsian cikgu. Semoga perkongsian ini serba sedikit membantu anda untuk merancang masa menjawab bahasa Melayu SPM. Sebab cikgu ada pengalaman, ada ramai pelajar cikgu gagal merancang masa. Okey, selepas mereka selesai menjawab soalan bahasa Melayu ni, mereka datang berjumpa dengan cikgu dan menangis. Cikgu, saya tak sempat jawab masa. Sedangkan pelajar ini adalah daripada pelajar cemerlang. Okey. Jadi kenapa cikgu saya tak dapat jawab soalan karangan B sebab masa tak cukup. Pengawas SPM dia sudah ambil kertas saya, jadi saya tidak sempat menulis jawapan. Okey, jadi apa kelemahan di situ? Apa isu dia? Isu dia adalah gagal merancang masa. Jadi untuk SPM pada tahun ini masih lagi format lama. Ini adalah format terakhir sebelum tukar format baharu 2021 ini. Jadi para pelajar perlu atur masa. Bagaimana kamu bijak merancang masa dari rumah? Okey, dalam masa 40 hari ini lagi pelajar sudah praktis menjawab soalan bahasa Melayu di rumah. Okey, setkan masa kertas 1 2 jam 15 minit, kertas 2 2 jam 30 minit. Okey, jadi pastikan murid sudah jawab di rumah dan mampukah pelajar menjawab soalan itu seiring dengan masa yang sudah ditetapkan dalam SPM, dalam kertas bahasa Melayu. Okey, jadi buatlah praktis banyak kali. Kalau masa terlajak, tersasar lagi, buat lagi sampai murid sudah terbiasa menjawab soalan bahasa Melayu ini mengikut masa yang ditetapkan. Ulang lagi, kertas 1 2 jam 15 minit, kertas 2 2 jam 30 minit. Okey, terima kasih kepada para pelajar yang sedang menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk anda. Kita bertemu lagi pada video akan datang.